Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala dengan izin dan kurnia Allah. Walaupun hari ini nampak macam kena getah, lewat sikit ya. Lewat 3 minit ya. 6.10 keluar. 6.10. Dia kena tak nak kata. Baik, dalam kuliah kita yang lepas kita dah bicarakan sampai muka surat 79 kan? Itu ya? Itu kan? Iaitu tentang membaca tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Malam ni kita sambung dengan tajuk berikutnya, membaca Al-Quran dengan qiraat yang disepakati. Ilmu qiraat, sebagaimana yang kita introkan, kita bagi kenalkan sikit hari itu ni. Ilmu qiraat ini merupakan salah satu daripada cabang ilmu bacaan Al-Quran. Kalau kita telusuri macam mana boleh jadi, ilmu ni ilmu apa? Ilmu tentang wujuhul qiraah dia panggil. Bentuk perbezaan bentuk-bentuk bacaan. Dia perbezaan itu berlaku pada perkataan dan juga pada baris. Macam yang kita dah contohkan dalam kuliah yang lepas, ada di kalangan imam qiraat ini, bila dia membaca Maliki Yaumiddin, dia baca pendek jemaah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang tu ada yang baca panjang Maliki Yaumiddin. Kemudian ihdinas siratal mustaqim dengan sad kan, siratal ladzina an'amta alaihim, dua-dua sad. Ada yang baca dengan ihdinas siratal mustaqim, sad jadi sin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu contoh dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah yang lain pun ada qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Itu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan ada 3 bentuk kan? Dia ada pelbagai-pelbagai yang lain tu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Itu dipanggil wujuhul qiraah, kepelbagaian cara bacaan. Biasanya dia membabitkan perkataan, sebutan perkataan tu pada barisnya, dan ada tengah tempat tu pada panjang dan pendeknya. Ada juga perkataan yang membabitkan kata mufrad singular dengan kata jamak. Dan ada bacaan yang di kadar panjangnya berbeza. Kita baca illal ladzina amanu, dua harakat kan? Orang suka baca illal ladzina amanu wa amilus salihat. Tu dipanjangkan 6 harakat, mad badal jadi 6 harakat. Itu dipanggil, benda ni dipelajari di dalam ilmu al-qiraah. Macam yang kita sebut lagi tu, kita ulang balik. Macam mana boleh timbul perbezaan ini? Bila Allah Subhanahu wa taala turunkan, Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan Jibril akan menyampaikan berdasarkan kepada dialek Arab yang ada pada masa itu. Dapatkan Nabi SAW sampaikan kepada para sahabah dengan apa yang diterima daripada Jibril dan bersesuaian dengan pelbagaian dialek yang ada tadi. Tapi semua tu beza sebutan, dia tidak mengubah makna. Poin pentingnya ialah dia tidak mengubah makna. Ada riwayat yang selalu disebutkan oleh ulama ulumul Quran ialah tentang para sahabat sendiri sebenarnya dia bertelingkah bila ada yang tak familiar dengan sebutan dan bacaan itu. Ada satu riwayat menceritakan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu satu ketika dia mendengar ada salah seorang sahabat baca tak serupa macam yang didapat daripada Nabi. Lalu kawan tu baca dalam solat. Benda yang terdetik dalam kepala Umar ialah dia ni baca apa ni? Quran bukan yang Nabi ajak, bukan lagu ni. Tuan-tuan nampak perasaan Umar bimbang ada orang cuba seleweng Quran ataupun salah tentang Quran. Jadi dia tunggu kau tu habis solat, dia terus cekak bawa jumpa Nabi SAW dan habakkan Nabi, mengadukan Nabi, dia ni baca apa lain, dia punya bacaan lain daripada apa yang kau ajarkan kepada aku. Lalu Nabi minta sahabat tu, siapa nama dia, Hisham ke, baca, dan Nabi kata yang ni pun diajar, itu pun yang diajar. Jadi kepelbagaian tu berlaku sejak zaman Nabi ajak kepada sahabat berbeza. Bila zaman sahabat akan ajarkan pula bentuk bacaan yang masing-masing ni. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, apa semua ni kan, ajak kepada generasi yang selepasnya, anak-anak murid dia apa semua di kalangan tabi'in, turun kepada tabi'in. Dalam level itu di kalangan ulama ini dia ambil daripada apa yang didapat daripada guru tu dan dia faham, dia mengkaedahkan. Maknanya dia tahu bacaan ini dia keseragaman kaedah tu. Macam kalau kita bacakan mad asli 2 harakat, mad arid li sukun kita baca dengan 2 4 6 apa semua jangan panjang pendek tu kan. Dengung tak dengung. Pasal yang kita tahu tanwin bertemu dengan sebahagian huruf dengung, tapi sebahagian qiraat dia tak dengung. Jadi bila ulama-ulama ni dia susun kaedah, dia susun, maka terzahirlah daripada situ seakan-akan kalau kita kiaskan dengan apa namanya mazhab fiqh, dia terbentuk mazhab sendiri. Terbentuk mazhabnya sendiri. Maka daripada situ ada 7 orang imam yang disepakati oleh ulama zaman itu dan selepasnya sebagai tonggak kepada ilmu ini. Setiap bacaan mesti disandarkan kepada imam tersebut. Dan imam tersebut pun dia bukan keluar poket dia. Benda yang dia baca tu berdasarkan apa yang dia ambil daripada guru-gurunya sampai kepada sahabat. Tak jauh pun pasal daripada dalam sebahagian tu sempat bertemu dengan tabi'in, sempat belajar dengan sahabat. Jadi ada yang tersebutkan nama hari itu di Madinah ada Imam Nafi' Al-Madani. Lepas tu bawah dia ada Warsh, Qalun, 2 orang yang meriwayatkan, yang masyhur tonggak dia. Ada lagi anak-anak murid yang lain, tetapi yang kita katakan paling masyhur, di setiap daripada aliran imam ni ada 2 perawinya, periwayatannya. Jadi 7 orang imam. Ini yang disebutkan oleh Al-Imamun Nawawi dan disebutkan oleh ramai lagi ulama fiqh sebelum daripadanya sebagai qiraah mutawatirah. Qiraatnya mutawatir. Dan setiap level orang yang menerima cara bacaan ini mutawatir, diterima. Ada 7 orang. Daripada 7, setiap imam tu ada 2 orang perawinya. Macam yang kita sebut hari itu kan, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i
dia mengambil bacaan qiraat daripada Al-Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Dia belajar dengan anak murid kepada Ibnu Katsir Al-Makki ini. Jadi itu bacaan Imam Syafi'i. Namun dalam tujuh ni, tujuh orang imam ni, yang dominan ialah yang Kufah. Belah Kufah ada tiga imam. Asim bin Najud, ada Imam Hamzah, dan ada Al-Imam Al-Kisai. Tiga orang imam ini yang paling dominan ketika itu. Dan bila mai bawa turun kemari ke zaman kita ni, kebanyakan orang Islam membaca berdasarkan bacaan Imam Hafs. Dan Imam Hafs, kita kata tadi kan, imam dia ada dua cabang tu, dua perawi. Ada Hasim, dia ada Syu'bah. Yang kita, dan ada kajian kata dalam 70%, 80% satu dunia ni baca ikut kiraat Hafs daripada Asim. Riwayat Hafs daripada Imam Asim sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita baca. Dari sudut perbahasan fiqhnya, bila kita nak baca, kita mesti baca dalam lingkungan yang ni dah. Sebab selain daripada 7 orang ini, ada lagi 3 imam tambahan yang ni tidak dikira sebagai mutawatir oleh kebanyakan ulama. Lepas 3 ni ada 4 lagi. Alim-alim jugalah. Ini pun, yang ni juga dikira sebagai qiraat syadzah, qiraat yang ganjil. Dia tak sama dengan majoriti. Dan di dalam kitab-kitab tafsir juga, kitab tafsir satu, kitab nahwu, kitab grammar bahasa Arab tu juga sebahagiannya kita akan jumpa sandarannya kepada qiraat ataupun bentuk-bentuk bacaan yang bila cek balik dalam lingkungan 7 imam ni tadi, tak ada di situ. Dia tak ada, bukan mana-mana daripada 7 jalan ni tadi. Maka yang tu dipanggil qiraat yang syadz, yang ganjil. Walaupun dia ada dalam kitab tafsir, disebut oleh ulama tafsir At-Tabari dan sebagainya, tapi yang tu tidak dikira sebagai mutawatir, tak boleh bawa dalam solat, dan tak dikira sebagai Quran bila kita nak, dalam arti kata nak baca Quran. Jadi inilah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, iaitu harus, maksud harus ialah boleh membaca Al-Quran dengan 7 qiraat yang disepakati. Kita dah sebut gitu kan. 7 tadi ialah daripada Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amrin Al-Basri, Ibnu Amir Asy-Syami, Asim bin Abi Najud Al-Kufi, Hamzah Al-Kufi, Al-Kisai Al-Kufi. 7. Dan tidak boleh membaca selain dari 7 itu. Lain daripada 7 imam ni tak boleh baca dalam arti kata membaca Quran. Tapi kalau baca sebagai orang kata habuan, kalau kita bermuzakarah ke tentang ayat-ayat sekian, ada tak pandangan ulama tentang ayat ini cara bacanya, ayat itu kita boleh sebut sebagai ilmu, tapi dia bukan dikira sebagai membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca selain dari 7 itu, serta riwayat-riwayat syadz yang dinukilkan daripada 7 imam qiraat itu. Okey. Yang ni maksudnya tadi imam yang 7, daripada 7 ni ada 2 riwayat yang utama. Di celah-celah itu ada anak-anak murid lain yang meriwayatkan daripada 7 orang imam ini, tapi riwayatnya tidak masyhur. Jadi An-Nawawi kategorikan juga jenis ini sebagai syadz. Syadz maknanya ganjil, tidak familiar dalam bentuk bacaan. Jadi yang tu hanya boleh dibaca dalam kelas-kelas pengajian, untuk pengajian, tapi bukan dalam arti kata baca Quran. Kalau nak tadarus Quran ke, apatah lagi nak bawa dalam solat, lagi tak boleh. Ini yang disepakati oleh para fuqaha dalam semua mazhab. Baik, perkara ini akan dijelaskan dalam bab ke-7 insya-Allah, iaitu menjelaskan kesepakatan fuqaha terhadap orang yang baca Al-Quran dengan qiraat yang syadz supaya bertaubat. Kalau ada siapa-siapa hak mengaji mahat tahfiz ke apa-apa, belajar ilmu qiraat ni, dia tak baca ikut yang dalam lingkungan 7 imam ni, dibawa mayang jadi imam kan, ataupun bila baca khutbah
dia khutbahkan, dia baca ayat yang macam tu. Kata Al-Imam Nawawi, sepakat fuqaha, orang yang macam ni hendaklah diminta bertaubat. Menunjukkan dia salah besar. Tak boleh. Baik. Ulama mazhab kami. Bila kata ulama mazhab kami, yang kita sebut itu kan, Imam Nawawi bila dia kata ulama mazhab kami, maknanya mazhab Syafi'i. Dan selain mereka, bila kata selain mereka, terutama tiga lah kan, Maliki, Hanafi, Hambali, berkata, jika seseorang membaca qiraat yang syadz, yang ganjil dalam salat, batal salatnya jika dia mengetahui hukum tersebut. Dia tahu kalau dia baca qiraat ini tak diiktiraf sebagai baca Quran, kalau dia sengaja baca, maka batallah salatnya. Kalau yang membaca dengan qiraat yang syadz, dikira sebagai, maksud ni sebenarnya ini ialah pada rukun. Kalaulah membaca dengan qiraat yang syadz ini boleh batal solat, yang baca memang totally salah, langsung tak ada dalam mana-mana qiraat, yang mutawatir tak ada, yang syibih mutawatir pun tak ada, yang syadz pun tak ada, memang dia baca cara dia sendiri, tentulah lagi tak boleh kan. Cuma di sini Imam Nawawi kata, kalau orang tu tahu hukum, kalau dia tak tahu hukum, maksudnya dia belajar memang baca qiraat yang syadz tu, guru dia ajak hak tu, dia tak tahu pun yang tu syadz, dia tak tahu benda tu, yang qiraat tu bukan mutawatir, bukan yang diterima, jadi dia baca dalam keadaan dia tak tahu, maka kata An-Nawawi, yang tu tidaklah membawa kepada batal. Tapi kalau dia buat lain, maka ia boleh membawa kepada batal solat. Baik, jika dia tidak tahu, solatnya tidak batal serta bacaan itu tidak dikira. Imam Abu Amr bin Abdul Bar Al-Hafidh menukilkan ijma' ulama yang menyatakan bahawa tidak boleh membaca Al-Quran dengan qiraat syadz dan tidak boleh solat di belakang orang yang membacanya. Tak diterima. Apa contoh bacaan syadz? Tak ingat. Maknanya kalau tak ada langsung dalam ilmu tu, memang tak ada lah. Bacaan tu tidak ada mana-mana imam yang baca macam tu, maknanya tak boleh diterima. Dia mesti dalam lingkungan salah satu daripada 7. Macam kita contohkan, ihdinas siratal mustaqim dengan sad. Dengan sad boleh. Bila kita belajar, kita tahu dengan sin tadi boleh. Kita belajar lagi dengan dipanggil apa? Dha al-awam. Zai yang ditebalkan. Ihdinas sirat. Tu pun boleh. Tiba-tiba banyak seorang ihdinas syiratal mustaqim dengan syin. Terima tu. Dengan syin tak boleh terima sebab satunya tidak ada dalam mana-mana qiraat. Dengan syin. Untuk imam nak baca, dia baca tak pasal dia salah, dia tak boleh sebut betul. Jadi bacaan dengan syin ihdinas syirat memang tak ci. Kena baca dalam solat Fatihah yang lagu tu, tak sahlah solatnya. Pasal tidak ada dalam mana-mana qiraat. Baik. Ulama berkata, sesiapa yang membaca Al-Quran dengan qiraat syadz dalam keadaan dia tidak tahu tentangnya atau tidak tahu hukum haramnya, maka hal ini perlu diberitahu kepadanya. Jika dia mengulangi kembali atau tahu tentang haramnya, maka dia dikenakan hukum ta'zir yang berat sehingga dia berhenti melakukannya. Ta'zir ni macam-macam lah, denda, penjara, sebat, boleh segala bentuk dendaan atas budi bicara pemerintah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Imam An-Nawawi kata kat kita, setiap orang yang mampu mencegah dan menghalangnya wajib berbuat demikian. Tapi dalam bab ni maknanya kalau semua orang tak tahu, nak halang apa kan? Cuma kalau ada imam, dia membaca yang lain daripada kita panggil apa? Ghair ma'luf, bacaan yang kita tak familiar. Kita tak familiar bacaan tu. Nak tegur kata salah, kot dia belajar qiraat kan? Jadi boleh kena tanyalah, Tok Imam tadi baca ni qiraat mana? Dia pun habaq. Kalau habaq okeylah. Walaupun dari sudut adabnya, oleh kerana kebiasaan kita membaca dengan riwayat hafz daripada Imam Asim, maka bila imam dia nak baca sesuatu yang lain daripada kebiasaan itu, walaupun makmum ni kebanyakannya bukan ada dengar pun dalam tu, sembahyang duk leka galik macam tu kan, dia kena habaq lah, kata hari ni kita akan baca Al-Fatihah mengikut riwayat Khalaf daripada Imam Hamzah, contoh dia kata macam tu. Dan surah yang lain akan baca sebut macam tu lah kan. Mungkin ada di kalangan orang yang dengar, oh bacaan lain sikit lah, jadi dia tak pelik lah benda tu. Tapi kalau tidak, maka memang ada sebilangan ulama kata mengelakkan daripada makmum ni rasa gundah gulana, kacau bila ni imam ni awak baca pelik macam ni. Kalau dia rasa macam tu kan, jadi sebenarnya elok dielakkan kalau di jemaah tu ialah orang awam biasa. Tapi kalau macam student, dia belajar dekat Ma'had Tahfiz, Darul Quran ke apa, memang dia mengaji benda-benda macam tu, dia on je. Memang ada jenis kawan-kawan ni dia memang sehari maghrib dia baca qiraat lain, Aisyah dia baca qiraat lain, jadi orang tahulah. Macam tu. Baik, seterusnya melazimi bacaan qiraat. Apabila seseorang memulakan bacaan salah seorang imam qiraat, maka dia perlu sentiasa melazimi bacaan qiraat itu selagi penceritaan ayat masih saling berkait. Jika kaitan antaranya sudah berakhir, bolehlah dia membaca qiraat lain daripada 7 qiraat itu. Namun cara yang lebih utama ialah dia terus membaca qiraat yang mula-mula tadi dalam majlis tersebut. Maksud dia apa? Contoh dia, kalau kita cerita solat, sekali kalau imam solat nanti dia akan baca, dia kata hari ni Isya sekali Al-Fatihah saya baca riwayat imam, dia kata riwayat Imam Qubul daripada Imam siapa tadi? Ibnu Katsir katakan Al-Makki. Jangan pelik pasal bacaan yang Imam Qubul Membazzi ni itu bacaan yang sama guru dengan Imam Syafi'i sendiri. Kalau dia kata dia baca yang tu Al-Fatihah, dia baca 7 ayat kena pakai qiraat yang sama. Dia tak boleh ayat 1 2 pakai qiraat yang nu, ayat 3 4 dia pergi tukar qiraat lain, tak boleh. Dia kena baca package dia satu. Sagi surah yang lain, surah tak apa, dia tukar qiraat yang lain pula. Rakaat kedua pun macam tu. Bila dia ubah, pastikan dia ubah tu dia tak boleh sulam-sulam. Macam kalau bacaan dalam majlis ataupun ada orang dia tadarus ke apakah, duduk sini bacaan Al-Quran. Bila dia baca potongan ayat yang dia baca tu tentang satu tajuk penceritaan ayat Quran, kan ada topik Quran kan. Bila dia baca dengan satu bentuk qiraat, habis cerita tu baru dia ubah kepada bentuk bacaan yang lain. Kita mungkin tak pernah rasa pasal tak familiar kan dengan bentuk-bentuk bacaan macam ni, dan bukan ramai sangat pun orang yang mahir kaedah bacaan yang macam ni. Tapi kalau andai kata tuan-tuan kuat masjid ada duit lebih apa kau, Ramadan tahun ni panggil imam tu mai daripada Maghribi, mai daripada Libya kan, mai daripada belah-belah Mesir, hak memang pandai bab tu. Jadi kalau dia jadi imam, 2 rakaat awal dia baca qiraat lain, 2 rakaat yang kemudian dia baca qiraat lain. Jadi kita akan dengar pelbagaian tu. Jadi kalau macam tu tak apa. Yang tak boleh ni yang disebut oleh Imam Nawawi ialah ayat 1 2 3 cara ni, 4 5 6 7 dia pakai cara lain pula. Dia maknanya kalau kita katakan mencampur adukkan qiraat dalam satu bacaan adalah tidak dibenarkan. Ini adab dan inilah hukumnya. Baik, seterusnya membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf. Ulama berkata cara yang paling utama ialah membaca Al-Quran mengikut turutan mushaf. Kita tahu mushaf mula dengan Al-Fatihah, lepas tu Al-Baqarah sampai hujung sekali An-Nas kan. Jadi
bila macam ini, sebenarnya salah satu daripada tuntutan sebagai orang Islam untuk kita mengetahui serba sedikit tentang susunan surah Al-Quran. Sekurang-kurangnya pada kadar yang kita duk bawa baca dalam semayang. Kalau tuan-tuan memang rajin baca surah takat juzul amma, maknanya kita tahu daripada amma yatasaalun sampai an-nas tu, lepas ni apa, supaya kita tak pergi tebuk hak ni. Mula-mula rakaat pertama ambil hak ujung ni, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua kita ambil ad-duha pula. Nampak tak? Rakaat pertama tuan-tuan baca dalam surah dia, rakaat pertama potongan daripada surah Al-Kahfi. Mai rakaat kedua baca daripada surah Al-Baqarah pula. Itu adalah benda yang tidak dibenarkan oleh para ulama. Yang paling utama ialah membaca mengikut turutan mushaf. Maka apabila seseorang membaca surah Al-Fatihah, kemudian disusuli dengan surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran dan surah-surah selepas itu mengikut turutan, sama ada dibaca di dalam atau luar salat. Bahkan ada di kalangan ulama mazhab kami, mazhab Syafi'i, mengatakan jika seseorang membaca surah An-Nas pada rakaat pertama, dia hendaklah membaca surah Al-Baqarah selepas surah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Sebab apa begitu? Sebab nak maintain turutan surah. Dia dah start rakaat pertama tadi ni, lepas Al-Fatihah baca An-Nas. Rakaat kedua nak baca apa? Pilihan dia rakaat kedua tu dia ulang balik An-Nas ataupun dia pergi ambil Al-Baqarah tu. Panjang mana bekalah, maksudnya bila kata ambil surah Al-Baqarah baca satu surah tu. Bukan maksud macam tu, pasal Nabi selalunya solat rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Maka kalau rakaat pertama baca surah An-Nas, rakaat yang kedua tu lepas baca Fatihah baca surah Al-Baqarah pada kadar panjang surah An-Nas tadi. Atau yang mana yang sesuai lah. Maknanya kalau kita takat baca Alif Lam Mim tu sampai ayat yang ketiga, yang keempat, sampai ayat kelima, boleh lah yang tu. Itu tuan-tuan faham Baca ikut turutan susunan surah di dalam Al-Quran. Ada juga ulama mazhab kami, mazhab Syafi'i, berkata apabila seseorang telah membaca suatu surah, sunat baginya membaca surah berikutnya. Dalil bagi perkara ini ialah turutan surah dalam mushaf yang disusun sedemikian sudah tentu mempunyai hikmah. Ini maksudnya sebilangan ulama mazhab Syafi'i kata kalau kita start buka Quran, bila kita baca surah kan, lagi katalah kita baca surah Al-Isra. Esok ni bila kita nak buka Al-Quran nak baca, maka disukai untuk kita sambung berikutnya. Jangan patah-patah belakang balik. Baca surah yang selepasnya. Jadi dengan itu kita akan ada continuity, bersambung. Dan alasan yang diberikan ialah surah ni dia bukan turun saja-saja. Susunan surah itu bukannya, kebanyakan ulama kata dia bukan ijtihad para sahabat, bukan ijtihad ulama, bukan. Maknanya masa zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, masa diarahkan untuk buat pembukuan Quran, bukan zaman tu baru nak reka letak surah ni dulu, lepas tu baru surah ni, tak, lepas tu baru surah tu, tak. Benda susunan ni memang zaman Nabi lagi. Oleh kerana dia mai daripada Nabi, maka tentulah benda tu bukan sia-sia. Oleh kerana dia macam itu yang diturunkan, maka untuk meraihkan susunan itu, maka kita pun bila kita baca, ikutlah susunan yang telah diaturkan berdasarkan wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Begitu sekali ulama teliti tentang perkara-perkara ini. Dan kalau takat benda surah ni tuan-tuan, ialah dia Quran, dia ada topik dia kan, tajuk dia, isu dia apa semua, penceritaan dia, bab akidahnya apa semua. Kita boleh baca tebuk ni, habis dah satu cerita, baca yang tu pula kan. Tapi walaupun macam itu, tetap juga kena jaga dia punya kesinambungan penceritaan itu. Dan dah sangat ditekankan pasal inilah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut hukum, tak ada banyak benda yang berlaku kalau kita baca kat tu, betul kita baca kat ni, bukan nak jadi hukum apa kan. Tapi nampak ulama jaga pasal turun kat Nabi dah lagu tu. Kalaulah dalam bab baca Quran
bab susunan ini yang dia tidak membabitkan hukum hakam syarak pun sebegitu kena dipelihara ikut hak mana Nabi turunkan, Nabi ajak, maka tentulah dalam bab hukum hakam agama, kan hukum syarak, tentu lebih lagi kena ikut hak Nabi punya. Dan dah juga tentu akidah ikut hak Nabi SAW. Bukan boleh main pandai kita. Tetap boleh faham. Maknanya kalau orang boleh alert Quran kena baca pasal susunan ni susunan zaman Nabi, kita kena ikut hak ni. Kalau baca yang tu pun kena begitu, apatah lagi akidah kita, apatah lagi ibadat kita, lagilah kena ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan diterima oleh para sahabat. Tu saduk pindah-pindah, tu saduk reka-reka tak tu kalah. Baik, seterusnya. Maka dia perlulah memeliharanya kecuali yang dikecualikan oleh syarak. Melainkan kalau ada nas syarak yang menunjukkan berbeza, itu cerita lain. Seperti solat subuh pada hari Jumaat dengan membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Makna kata kalau hari biasa, hari Isnin, baca surah yang ni. Kalau boleh dalam solat tu, mana hari esoknya kita follow urutan surah tu. Sampai begitu sekali. Tapi Nabi tak katalah wajib, tapi disarankan sangat. Sampai hari Khamis pun macam tu lah sekali. Katalah kita baca Al-Baqarah Isnin, Selasa Baqarah tak habis lagi, betul masuk Ali Imran, ataupun kita nak langkau pergilah kepada surah Al-Kahfi ke apa. Bila mai hari Jumaat, kalau ikut turutan mungkin kita dah lepas dah, tapi oleh kerana Nabi baca As-Sajdah, kita patah balik baca Sajdah, lepas tu kita baca Al-Insan. Pasal yang tu dah memang dipatternkan Nabi baca yang tu. Jadi pengecualian daripada mengikut turutan bacaan surah ni ialah pada tempat-tempat yang memang Nabi tunjukkan yang ni memang kena baca yang ni. Jadi kalau siapa-siapa nak baca surah dalam solat subuh hari Jumaat, yang menjadi kebiasaan Nabi SAW ialah As-Sajdah rakaat pertama bagi habis, jangan potong 3. Setengah abang imam dia potong 3. Dah. Bagi habis satu surah, rakaat kedua baca Al-Insan. Tu pun kalau subuh lewat 6.30 baru nak habis subuh, orang nak pergi kerja, janganlah baca dalam bentuk bacaan pertandingan tilawah Al-Quran antarabangsa. Baca tu bagi cepat sikit lah. Dan kalau kita rasa kalau kita ambil As-Sajdah, lepas tu Al-Insan pula menyebabkan jadi lambat nak habis, orang nak pergi kerja subuh kan, subuh lewat. Kalau subuh awal macam lah tak apa, maka mudah-mudahan kita skip lah Al-Insan tu, baca surah lain. Kita tak dapat nak buat dua-dua, kita ambil salah satu. Itu pun kalau kita berkemampuan. Tapi kalau imam kata so, payah nak ingat, payah nak hafal, tak nak buka Quran pun mata tak nak nampak, maka takat mana yang boleh baca, bacalah apa yang termampu. Dan satu dalam bacaan surah Sajdah ni hari Jumaat, bacaan surah As-Sajdah hari Jumaat ini bukan kerana padanya ada sujud sajadah, sujud tilawah tu, bukan pasal yang tu. Kadang-kadang ada segelintir orang dia sangka sunat baca pada subuh Jumaat itu dengan surah As-Sajdah pasal ada sujud. Jadi dia tak membaca surah Sajdah tu, dia baca surah lain yang ada sujud juga. Maka itu sebenarnya salah. Kenapa baca surah Sajdah? Pasal Nabi baca. Kenapa baca Al-Insan? Pasal Nabi baca. Bukan sabit pasal sujud tu. Maka sebahagian ulama dalam mazhab Maliki umpamanya menyatakan orang yang sengaja memilih bacaan surah yang ada sujud padanya untuk dibaca dalam solat kerana nak sujud yang tu, maka solatnya tak sah, batal. Kena menambah sujud. Ini disebutkan oleh Syekh Hasan Masyhur Ali Salman dan beberapa ulama yang lain. Jadi kena ingat yang tu. Dan tak tahu sekarang mungkin kurang kot. Dulu-dulu masa orang mula-mula teruja dengan amalan baca surah Sajdah ni, hari lain dia tak pergi sembahyang subuh kat masjid. Kena hari Jumaat, dia boleh siap kejut lagi, kawan. Jom kita pergi mana? Anda dulu sembahyang masjid, kawan. Sembahyang Sajdah, sembahyang sujud Sajdah. Satu ketika dia macam tu. Dia sangka macam special Jumaat ni pasal baca sujud Sajdah.
Sedangkan kita baca yang tu sebab kebiasaan Nabi SAW baca yang tu. Hikmah kata para ulama, kenapa baca as-sajadah? Kerana konten dia, kandungan surah as-sajadah itu menceritakan tentang persediaan menghadapi kiamat. Demikian juga dengan surah Al-Insan. Baik, yang berikutnya ialah solat hari raya dengan baca surah Qaf pada rakaat pertama dan surah Al-Qamar pada rakaat yang kedua. Oh, yang ini panjang. Jadi kalau kita dalam khutbah raya panjang berjela dengan setiap siap perangkaan kecurian di pagi raya dengan aksiden tu semua panjanglah kan. Tambah kalau khutbah raya puasa tu disunatkan untuk mai dalam keadaan khutbah raya kena makan dulu kan. Tak apalah kalau kena khutbah raya haji tu awal dah lapang dululah. Mai semayang baca Qaf, baca Al-Qamar, panjang. Jadi Nabi baca surah Qaf dan surah Al-Qamar. 2 rakaat solat subuh, 2 rakaat solat sunat subuh dengan baca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Yang ni yang Nabi baca. Sunat qabliyah subuh tu Nabi baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan 3 rakaat solat witir dengan membaca surah Al-A'la rakaat pertama, Al-Kafirun pada rakaat kedua dan Al-Ikhlas serta Al-Mu'awwidhataini Al-Falaq dan An-Nas pada rakaat yang ketiga. Ini yang dinyatakan oleh An-Nawawi dan diamalkan oleh banyak tempat. Bila solat tarawih, witir hujung tu dia baca Al-A'la kan, rakaat pertama. Lepas tu rakaat yang kedua tu Al-Kafirun, rakaat ketiga baca 3 surah. Dari sudut penilaian hadis yang menyebutkan pada rakaat ketiga tu baca ketiga-tiga surah, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, hadisnya tak sampai martabat sahih. Makna kata kita tak bolehlah menganggap, walaupun An-Nawawi sebut benda tu, tetapi dari sudut ilmu hadisnya, hadis yang sebut baca 3 surah pada rakaat terakhir witir, hadisnya tak sahih. Bila tak sahih, dia bukan kena baca macam tu. Yang sabit ialah Qul huwallahu tu tadi, Al-Ikhlas. Tapi kalau kita nak baca juga 2 surah tu, ia bukanlah suatu kesalahan. Membaca lebih dari 1 surah dalam 1 rakaat tidak menjadi kesalahan. Sabit juga dalam sunnah yang Nabi SAW membaca lebih dari 1 surah dalam 1 rakaat. Jadi dari sudut boleh. Dari sudut kena begitu ke? Tak. Hadis yang menetapkan begitu, hadisnya tak sahih. Baik, sekiranya dia menyalahi turutan surah dengan membaca surah yang tidak mengiringi surah pertama, maknanya dia tak ikut, atau menyalahi tartib dengan membaca suatu surah kemudian baca surah yang sebelumnya dia patah balik. Hal ini adalah harus maknanya tidaklah berdosa, boleh buat. Cuma tidak digalakkan, tidak disukai. Pasal maknanya macam kita tidak menghargai apa yang telah disusun tertib ni tadi oleh para sahabat mengikut sunnah Nabi SAW. Baik, banyak asar yang diriwayatkan mengenai hal ini. Hal yang menunjukkan boleh patah balik tadi ni. Jadi yang kita cerita panjang-panjang tadi ni ialah dari sudut kegemaran, kegalakan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca surah Al-Kahfi pada rakaat pertama dalam solat subuh dan baca surah Yusuf pada rakaat kedua. Dari sudut susunan, Yusuf dulu baru jumpa Al-Kahfi. Tapi ada riwayat yang menceritakan Umar dia baca Al-Kahfi dulu, baru lepas tu dia baca surah Yusuf. Itu tambah yang panjang, dia pun ni baca mayang. Namun sekumpulan ulama menghukumkan perbuatan menyalahi tertib surah dalam mushaf sebagai makruh. Jadi ada dua pandangan ulama. Satu yang kata harus maknanya boleh buat, tak berdosa, tak buat pun tak ada apa-apa, cuma galakkan saja. Pandangan yang berikutnya kata buat tu sunat, tinggal tu makruh, tidak disukai.
Ibnu Abi Dawud meriwayatkan daripada Al-Hasan bahawa beliau tidak suka menyalahi tertib dalam mushaf. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dia tak suka. Beliau meriwayatkan lagi dengan sanadnya yang sahih daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qila lahu inna fulanan yaqra'ul qur'ana mankusan. Perkataan ini mankusan. Faqala dzalika mankusul qalbi. Artinya, pernah seseorang berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ada si fulan tu membaca Al-Quran dengan cara terbalik. Maksud terbalik ialah tidak mengikuti turutan surah. Ibn Mas'ud menjawab, itulah orang yang dibalikkan hatinya. Maknanya dia tak suka. Tentang perihal membaca surah secara terbalik, bermula daripada akhir ayat hingga awal ayatnya adalah dilarang dengan tegas, kerana ia menghilangkan sebahagian bentuk mukjizatnya dan hikmah di sebalik tertib ayat Al-Quran. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan pandangan daripada Ibrahim An-Nakhai, seorang imam tabi'in yang mulia, dan Imam Malik bin Anas, bahawa mereka berdua tidak menyukai cara itu. Imam Malik mencelanya dan berkata ini merupakan suatu dosa besar. Ini bentuk apa ni? Bukan surah terbalik dia tahu. Dia baca ayat ikut cara mengundur. Baca ayat 7 dulu, berpatah belakang balik. Maka yang ni yang dicela oleh ulama. Baik, namun mengajar kanak-kanak bermula dari akhir hingga awal mushaf ialah tindakan yang baik dan tidak termasuk dalam bab ini, kerana kaedah ini mengandungi pelbagai bacaan yang berbeza-beza yang dijalankan dalam tempoh yang lama, di samping memudahkan mereka menghafaznya. Wallahu alam. Yang ni maksudnya apa? Kalau ajak, kita kan memang, kita kalau ajak, kalau pakai muqaddam kan, kita akan mula dengan alif bata tu dulu, ataupun kalau iqra' dia akan ajar dengan iqra' tu. Tapi kalau muqaddam lah yang senangnya, zaman dulu memang Ustaz kaya tu, biasanya orang akan ajak juz 30 dulu. Dan juz 30 tu pula dia tak mula daripada An-Naba, dia mula dengan An-Nas dulu. Dia mengundur. Kalau untuk ta'lim, untuk mengajar anak-anak yang baru mula belajar Quran, satu nak ajak dia baca. Kalau ajak dia terus baca hak besar, hak panjang, stres budak ni. Panjang dengan nafas tak cukupnya, nak kena berhenti, tak tahu apa semua sekali. Untuk guru Quran pula biasanya cengih-cengih belakang. Maka kalau dia diperkenalkan dengan surah yang pendek-pendek, dia senang nak ikut, rhythm dia senang. Kemudian kalau nak hafal pun mudah, dia terus boleh hafal. Jadi Al-Fatihah, lepas tu baca An-Nas. Lepas An-Nas tu patah pi Al-Falaq, lepas tu seterusnya ke belakang. Untuk kaedah pengajaran, ia sesuatu yang diizinkan kerana kemaslahatan dan faedah yang ada. Tapi bila budak tu dah pandai, maka bila dia nak membaca dalam amalan hariannya, dia kena ikut balik. Itu yang disukai oleh para ulama. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habis kita untuk malam ni setakat ni. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kefahaman kepada kita. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.